Hari itu, bau kopi yang terbakar dan bau cadar yang berkedut memenuhi udara bilik inap murah di sebuah pekan kecil di Kuala Krai. Saya duduk di lantai bilik berkongsi, dikelilingi oleh pakaian berselerak, seolah-olah saya baru sahaja kalah dalam pertarungan dengan beg pakaian saya sendiri. Ini sudah hari ketiga saya di Kuala Krai dan kaki saya sakit, tapi hati saya terasa ringan. Hai, nama saya Aisyah. Saya 28 tahun dan saya baru sahaja membuat keputusan untuk mengembara seorang diri. Keputusan ini agak spontan, tapi saya perlu ingat siapa diri saya sebenarnya. Di luar semua email kerja, mesyuarat tanpa henti, dan hubungan yang berakhir dengan senyap, bukan dengan kata-kata. Tolong Aisyah, perlukan bantuan? Suara lembut dari luar pintu memecah kesunyian dengan logat Kelantan yang pekat, berbeza dengan udara sejuk di bandar lama ini. Saya angkat kepala dan terlihat seorang lelaki dengan rambut kusut, baju ti yang sudah lusuh dan senyuman yang berkata, "Saya pun sedikit hilang, tapi seronok. Susah nak tutup beg selepas 3 hari shopping kat pasar malam." Saya balas, cuba sorokkan pipi yang mula merah. Dia masuk tanpa tunggu undangan, tapi lembut sangat sampai saya maafkan dia. Dia letakkan beg di dinding dan duduk berlutut di sebelah saya, macam kawan lama yang berkongsi rahsia. "Saya Amir," katanya sambil hulurkan tangan. "Aisyah," saya balas sambil genggam tangannya yang hangat walaupun suhu malam lembap. "Kau cuba nak muatkan satu dunia dalam beg tu ke?" Dia seloroh. "Kalau betul aku kena tolong." Saya ketawa, rasa ringan yang dah lama tak rasa. "Saya cuma beli sikit je, cadar sulam dan cendera hati. Macam boleh muat je kalau kau cuba tutup betul-betul." Dia mula selongkar beg macam jurutera hadapi masalah rumit. "Saya faham masalah ni," dia berjenaka. "Cuma kena sumbat baju. Lepas tu kau lompat atas beg tu untuk tutup." Kemudian dia cuba betul-betul dan dengan bunyi klik lembut, beg itu tutup juga. Betul-betul berkesan. "Terima kasih," saya senyum dan dia pandang saya lama, lebih lama dari yang patut. Kami duduk di katil sebelah, katil dia, saya tahu kemudian, dan berbual macam masa boleh regang, tak ada had. Amir seorang juru gambar, dah mengembara setengah tahun, hidup dari job sambilan, tukar gambar dengan makanan, potret dengan tempat tidur. Dia dah jelajah Kelantan, Terengganu dan sekarang di Kuala Krai. Saya pandang keluar tingkap. Matahari hampir terbenam, cat atap rumah dengan rona merah jambu lusuh dan saya rasa cahaya itu tunjuk sesuatu yang saya takut nak akui. Kami berbual sampai senja, berkongsi buku yang menyentuh hati, lagu yang menyembuhkan, dan ketakutan yang sembunyikan dari dunia. Amir akui takut balik kampung tanpa apa-apa yang bermakna. Saya pula takut takkan jatuh cinta lagi. "Kadang-kadang, kena buat ruang," katanya sambil tunjuk beg saya yang kelihatan penuh walaupun dah tutup. Malam itu kami keluar makan di warung kecil, di lorong sempit yang bahu kami hampir bersentuhan. Warung itu, warung Pak Mat, berbau bawang putih goreng, ikan keli, dan cerita lama. Dindingnya dipenuhi jubin yang retak dan gambar hitam putih orang yang mungkin tak pernah kembali. Pak Mat, pakcik berjambang putih dengan mata yang ketawa sebelum mulut bergerak, sambut kami macam dah tunggu bertahun-tahun. Tanpa tanya, dia letak sebotol arak merah dan 2 cawan plastik di meja. Supaya kegembiraan kita tak pecah, dia gelak dan hilang ke dapur. Amir pandang saya, angkat sebelah kening. Saya ketawa. "Cawan plastik dengan arak sedap? Ini revolusi atau kebijaksanaan orang yang dah penat layan pelancong?" saya kata. Pak Mat bawakan ikan keli hitam, sambal telur dengan krepek ubi, dan lada bakar yang lembut sampai cair di lidah. Ketika kami makan, seorang lelaki tanpa undangan duduk bersama, tapi dengan semula jadi yang hanya mereka yang lama di sini miliki. Dia mula bercerita dalam logat Kelantan yang laju dan penuh selanga. Datanglah orang Kelate ke syurga dan Saint Peter tanya. Dia buat gaya, tukar suara dan ekspresi sampai kami hampir tak faham, tapi ketawa tetap pecah. Saya dan Amir pandang satu sama lain, hilang tapi bahagia. Bukan sebab lawak, tapi kerana kehangatan dan kegembiraan masa itu. Cara Pak Mat bercakap seolah-olah dunia berhenti untuk dengar ceritanya. Ketawa kami hangatkan badan. Arak dalam cawan plastik terasa lebih berharga. "Orang Kelate ni keras kepala," saya cuba teka. Saint Peter tak suka belacan?" jawab Amir sambil lap arak tumpah dengan tisu. Pak Mat tambah perlahan, "Jangan takut, lawak ni bukan pada kata tapi pada kegembiraan." Betul pun, kami keluar malam menyelimuti Kuala Krai.
Lampu jalan pancarkan cahaya kekuningan pada batu jalan, dan dari jauh kedengaran bunyi biola lembut daripada lorong tersembunyi. Kami berjalan senyap, jari hampir bersentuhan. Amir berhenti di bawah lengkungan lampu kuning. "Aisyah, boleh saya cium?" Dia tanya mudah. Saya senyum sebelum jawab. "Boleh." Antara bau arak murah, ikan keli dan angin sungai, dia cium saya seolah-olah kami memiliki dunia, tapi juga ciuman itu yang benar-benar bermakna. Tak ada muzik, tak ada gerak perlahan, hanya soalan jujur. Matanya mencari mata saya, angin main-main dengan hujung tudung saya. Rasanya lembut, macam hirupan pertama teh pagi sejuk. Tenang tapi dengan kehangatan yang perlahan-lahan menyebar dalam hati. Kemudian kami setuju sudah lewat dan masa untuk balik ke penginapan, seolah udara sendiri berbisik dunia luar sudah beri segala yang mampu hari ini. Bulan tergantung tinggi di atas bumbung Kuala Krai, seperti rahsia milik kami saja. Amir genggam erat tangan saya tanpa tergesa-gesa. Langkah kami senyap di jalan batu yang masih hangat selepas hari panas. Di setiap sudut terasa berat ringan ikatan baru, ringan tapi nyata. "Percaya tak kita baru kenal pagi ni?" Saya tanya perlahan, takut pecahkan suasana. "Masa ni pembohong sikit," dia jawab sambil pegang jari saya erat. "Kadang 1 minit rasa macam masa sebulan." Saya pandang lantai, pipi hangat kembali. Aneh, selepas bertahun cuba kuat, kini saya rasa selesa jadi diri sendiri. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, cuman Aisyah, kaki penat, beg tertutup dan hati terbuka. Kami sampai ke penginapan di lorong sempit, bayang-bayang menari dengan cahaya lampu hangat, bangunan tua dengan tingkap kayu yang catnya mengelupas, bau yang sama menyambut saya pagi tadi, seolah hari berputar kembali. Di koridor tingkat 2 kami berhenti, diam seketika, hanya ketawa jauh dari pasangan lain dan dengung peti sejuk mini. Saya mula bercakap tanpa kata-kata jelas. "Amir," bisik dia hampir malu. "Boleh saya duduk sekejap?" "Nak borak dengan kau." Saya pandang dia. Matanya serius tapi tak memaksa. Ada tawaran, bukan permintaan. Masa itu saya tahu, saya juga tak mau cepat tamatkan malam ini. "Janji tak lompat atas beg aku lagi ya?" Saya gurau. "Janji," dia balas dengan separuh senyum yang dah mula buat saya ketagih. Bilik itu macam saya tinggalkan tadi. Katil sempit, langsir nipis, cadar sulam yang saya beli di pasar malam, terlipat rapi di katil saya. Tingkap terbuka sedikit, angin bawa bunyi sungai dan kesejukan malam. Kami duduk di tepi katil. Tak ada tergesa, hanya ketenangan mereka yang tahu, dalam diam pun boleh dengar. "Rindu tak bila kita macam ni?" Saya tanya selepas diam seketika. "Rindu apa?" "Kebebasan bangun tanpa tahu nak tidur kat mana. Terjumpa orang macam kau pun." Dia fikir sekejap, pandang tangan saya. "Saya rindu kebetulan, tapi saya rasa apa kita ada hari ini bukan kebetulan. Ia pilihan, pilihan kau dan aku." Jantung saya berdegup perlahan. Esok aku ke Kota Baru, kau ke Kuala Lumpur. "Jadi hari ni, cuma hari ni." Saya angguk, tak sedih. Hari ni, kadang-kadang itu sudah cukup. Dia senyum, usap pipi saya dengan ibu jari. Tak ada tergesa, cuma lembut, hormat, dan keintiman pelik yang lahir bila dua orang jumpa pada masa yang tepat, walaupun cuma sekejap. Dia berdiri sebelah saya, jaga jarak supaya tak mengganggu, tapi saya tarik dia perlahan. Dia faham. Kami bercium lagi, kali ni lebih jujur, lembut, macam takut patahkan keajaiban. Dan kami biarkan dunia luar Kuala Krai bernafas, bukan macam filem tapi semula jadi, perlahan, penuh dengan jeda dan pandangan mata yang ketawa dalam gelap. Ini jenis pertemuan yang tak perlukan apa-apa lebih dari kehadiran. Saya tertidur malam itu dengan rasa hidup saya kali ini tak sesak sangat untuk benda baru masuk. Kali ini tak penting sama ada beg boleh tutup atau tidak, sebab saya tak cuba nak sumbat semua balik. Saya tinggalkan ruang untuk dia, untuk kami, untuk apa jua ini. Esok kami berpisah, masing-masing jalan sendiri. Dengan genggaman tangan terakhir, dia berpaling dan pergi. Beg bergoyang di belakang, langkahnya berderap di batu jalan. Saya berdiri sampai dia hilang di celah rumah warna-warni Kuala Krai. Saya ke stesen kereta api lebih ringan dari masa sampai. Tak perlu pandang belakang. Perpisahan itu bukan pengakhiran, mungkin hanya sementara, tersembunyi di sebalik selimut perpisahan sampai jalan kami bersilang lagi.
Selepas pertemuan kami di Kuala Krai, hati saya berdebar-debar macam baru lepas naik kereta roda kat pasar malam. Walaupun kaki saya masih lenguh, jiwa saya rasa macam terbang, ringan dan penuh harapan. Saya pulang ke rumah mak di Kota Baru dengan perasaan pelik, campur aduk antara gembira dan takut. Baju saya masih bau kopi terbakar dari bilik inap, tapi dalam hati ada bau baru. Bau keajaiban yang belum saya fahami sepenuhnya. Mak tanya, "Aisyah, kau macam lain je hari ni. Ada orang baru ke?" Saya gelak kecil. "Tak mak, cuma jumpa kawan lama." Tapi saya tahu Amir bukan kawan lama walaupun baru kenal. Dia macam cermin yang tunjuk apa saya tak nampak tentang diri sendiri. Saya mula susun semula hidup saya sedikit demi sedikit. Baju saya, beg saya, fikiran saya. Setiap kali buka beg, saya teringat senyuman Amir yang buat saya rasa macam nak melompat macam budak kecil dapat gula-gula. Saya pasang lagu-lagu lama Kelantan, cuba cari ketenangan, tapi hati saya macam ombak laut pantai Tok Bali, tak pernah diam. Satu petang, saya duduk dekat warung Pak Mat, tempat kami makan malam itu. Bau bawang putih goreng dan ikan keli masih melekat di udara, macam kenangan yang takkan hilang. Saya pesan secawan kopi O, tapi tersalah ambil cawan plastik. Terus saya gelak sendiri. Ni bukan zaman plastik ni lagi ke?" Saya kata dalam hati. Tiba-tiba, telefon saya bergetar. Mesej dari Amir. "Aisyah, esok kita jumpa di Kota Baru, kat Pasar Siti Khadijah ya. Nak tunjuk sesuatu." Jantung saya terus berlari macam kereta api ekspres. Saya balas, "Okey, saya tunggu." Hari esok, saya pilih baju kurung bunga warna lembut, kain batik dan tudung satin yang lembut mengikut lekuk badan saya. Kasut saya kasut selipar tinggi tapi comel, sebab saya mahu nampak santai tapi tetap ada gaya. Saya tambah sedikit minyak wangi bau melati, harum tapi tidak terlalu kuat, untuk tarik perhatian Amir, atau mungkin untuk tarik dewa-dewi pasar malam supaya temankan saya. Di Pasar Siti Khadijah, panas terik menyengat kulit, tapi hati saya panas sebab tak sabar nak jumpa Amir. Dia dah tunggu di gerai jual kain songket dengan kamera tergantung di leher, senyuman yang buat hati saya cair macam ais krim durian yang meleleh. "Selamat pagi, Aisyah. Siap sedia nak tengok dunia dari lensa aku?" Dia tanya sambil angkat kamera. Saya angguk, cuba nampak yakin walaupun dalam hati saya berdebar macam nak lompat kat bangku gerai. Kami berjalan bersama, dia tunjuk tempat-tempat yang saya selalu lalu, tapi tak pernah perasan keindahannya. Tangan kami kadang-kadang hampir bersentuhan, dan saya rasa panas berdebar macam kena sengat tebuan. Jangan risau. Bukan sengat tebuan betul, cuma debar cinta." Saya bisik dalam hati sambil tersenyum malu. Amir mula ambil gambar saya di tengah pasar dengan kain batik berwarna-warni sebagai latar belakang. Saya rasa seperti model, walaupun kasut saya sudah mula sakit. Dia suruh saya pusing perlahan, rambut terbang ditiup angin, senyum manis. Saya rasa seksi tapi dalam cara yang sopan, sesuatu yang buat saya rasa yakin dan cantik, tanpa perlu tunjuk semua. Sambil berjalan, kami bergurau tentang makanan pasar yang pelik-pelik. "Kalau kau makan nasi kerabu tanpa budu, itu bukan orang Kelate," dia kata. Saya ketawa. "Kalau kau tak makan budu, kau tak orang Kelate juga." Kami ketawa bersama, suara kami bercampur dengan riuh pasar yang penuh warna. Tiba-tiba, Amir berhenti dan tunjukkan sesuatu di kamera. "Ini gambar kau masa kau senyum tadi. Serius, kau macam cahaya pasar ni." Saya pandang gambar itu dan rasa macam saya tengok diri saya yang sebenar untuk pertama kali dalam masa yang lama. Tapi di sebalik kegembiraan itu, ada rasa takut yang menghantui. Saya takut perasaan ni akan hilang macam asap rokok yang ditiup angin pasar. Saya takut ini cuma mimpi dan esok saya akan bangun sendiri dengan beg yang berat dan hati yang kosong. Amir nampak saya diam. Dia letakkan tangan di bahu saya, lembut dan hangat. "Aisyah, jangan takut. Kadang-kadang kita kena percaya pada keajaiban, walaupun ia kelihatan mustahil." Saya pandang matanya yang jujur, dan rasa ada sesuatu yang sedang berubah dalam diri saya. Sesuatu yang besar dan belum saya faham sepenuhnya. Tapi kemudian, telefon Amir berdering. Dia jawab dengan nada serius. Saya dengar sebahagian perbualan. "Ya, saya tahu, tapi saya akan cuba sebaik mungkin." Dia tutup telefon dan pandang saya. Wajahnya berubah. "Aisyah, saya perlu beritahu kau sesuatu, tapi bukan sekarang." Saya terdiam, hati saya mula berdebar-debar lagi, tapi kali ini bukan sebab gembira. "Apa yang Amir nak beritahu saya?"
Adakah ini akan ubah segalanya? Saya tahu nak, cerita kami baru sahaja bermula dan rahsia yang dia simpan mungkin akan menguji kami lebih dari apa yang saya sangka. Malam itu saya tidur dengan satu persoalan yang bergema dalam kepala. Adakah cinta yang bermula di pasar malam Kuala Krai dan Kota Baru mampu bertahan bila rahsia mula terbongkar? Malam itu, saya duduk termenung di tepi tingkap rumah mak di Kota Baru. Bulan punyalah terang, tapi hati saya rasa gelap macam malam tanpa bintang. Baju kurung saya yang saya pakai tadi masih terlipat di kerusi. Harum melati yang saya sembur pun seakan kehilangan kehangatan. Telefon saya bergetar lagi, tapi saya tak berani nak tengok. Pagi esoknya, saya terima panggilan daripada Amir. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang berat, seperti dia simpan awan mendung dalam dada. Aisyah, boleh kita jumpa? Ada benda penting aku nak beritahu. Saya setuju, walaupun jantung saya berdegup macam nak keluar dari dada. Kami bertemu di sebuah warung kecil di tepi Sungai Kelantan, tempat yang Amir selalu datang untuk cari ketenangan. Warung itu berbau ikan bakar dan rempah ratus. Suasananya sederhana tapi penuh dengan kisah yang tak terucap. Amir datang dengan jaket kulit lusuh, rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya tetap bercahaya. Dia duduk di hadapan saya, tarik nafas dalam-dalam dan mula bercakap, Aisyah, aku sebenarnya ada sesuatu yang aku sorok selama ni. Aku bukan orang biasa macam yang kau sangka. Dia diam sekejap, pandang sungai yang mengalir perlahan. Aku ada masalah dengan keluarga aku. Aku terpaksa lari dari Kelantan sebab ada hutang yang aku tak mampu bayar. Aku takut kau akan tinggalkan aku bila tahu semua ni. Saya terkejut tapi cuba kawal perasaan. Amir, siapa yang tak ada masalah? Kalau kau takut, aku di sini. Kita hadapi sama-sama. Dia senyum kecil, tapi mata dia masih ada kerisauan. Aku tak nak kau jadi mangsa masalah aku. Aku cuma nak kau tahu, aku tak sempurna. Dan aku takut aku akan hancurkan apa yang kita ada. Saya capai tangan dia, sentuhan kami lembut dan penuh makna. Kalau kau hancurkan, aku yang bantu baiki. Jangan sorok apa-apa lagi, Amir. Kami duduk diam, hanya suara air sungai dan bunyi serangga malam menemani. Saya rasa ada sesuatu yang mula berubah, satu ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi malam itu, selepas Amir balik, saya terima mesej yang buat darah saya membeku. Aisyah, ada orang cari aku. Kau kena berhati-hati. Saya cuba balas, tapi mesej itu hilang begitu saja. Saya rasa seolah-olah ada bayang-bayang gelap mengintai dari belakang. Esoknya, saya cuba hubungi Amir, tapi dia tidak menjawab. Hati saya mula risau. Saya berjalan di sepanjang Sungai Kelantan, mencari jawapan, tapi yang saya dapat hanyalah bisikan angin dan bayang-bayang yang bergerak perlahan. Dalam kekalutan, saya teringat kata-kata mak. Aisyah, hidup ni macam durian, manis dan berduri. Kau kena pandai pegang supaya tak terluka. Saya ketawa kecil, tapi dalam hati saya tahu, durian yang saya pegang ni mungkin lebih berduri dari yang saya sangka. Ketika saya duduk di bangku taman, seorang lelaki tua dengan senyuman hangat duduk di sebelah saya. Kau macam ada beban di bahu, anak. Kadang-kadang, kita kena lepaskan dulu supaya boleh terus berjalan. Saya pandang dia, rasa lega walaupun dengan kata-kata ringkas itu, tapi dalam kepala soalan yang tak terjawab masih bergema. Siapa sebenarnya Amir? Kenapa ada orang cari dia? Dan apa yang akan berlaku pada kami selepas ini? Malam semakin larut dan saya tahu kisah kami belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di hadapan dan saya terpaksa bersedia untuk hadapinya. Tangan saya menggenggam telefon, menunggu mesej atau panggilan dari Amir. Tapi yang ada cuma sunyi dan bayang-bayang malam. Apa yang tersembunyi di balik senyuman Amir? Adakah saya benar-benar mengenalinya? Cerita ini baru sahaja mula, dan misteri yang menanti mungkin akan mengubah segalanya. Saya pejamkan mata, berharap esok membawa jawapan, bukan lagi rahsia yang menyakitkan. Pagi itu, matahari memancar perlahan masuk ke dalam bilik kecil saya di rumah mak. Saya bangun dengan rasa berat di dada, seolah-olah mimpi malam tadi masih melekat di kulit. Tudung yang saya sarungkan kemas, baju kurung batik berwarna lembut menggambarkan mood saya. Ringan di luar tapi penuh kerisauan dalam hati. Saya keluar ke pasar pagi di Kota Baru, tempat biasa saya membeli bahan dapur. Bau rempah ratus, serbuk kunyit, dan ulam-ulaman segar menyapa hidung saya. Tapi hati saya, entah kenapa, terasa seperti ada sesuatu yang hilang, seperti ada ruang kosong yang belum terisi.
Ketika saya sedang memilih cili padi, seorang wanita tua dengan senyuman manis menghampiri. Aisyah, kau nampak macam ada beban. Cerita sikit, jangan simpan sorang-sorang, katanya lembut sambil menghulurkan seikat daun kesum. Saya terdiam, tapi akhirnya membuka mulut. Amir, lelaki yang saya kenal baru-baru ni ada masalah. Kayak kita bawa dia sedang dalam bahaya. Wanita tua itu mengangguk faham. Kadang-kadang orang yang kita sayang tu ada cerita yang kita tak tahu. Tapi kalau kau percaya, jangan biar takut halang kau. Saya tersenyum sedikit. Macam mana nak percaya bila dia sorok banyak benda? Dia ketawa kecil. Percayalah, hati perempuan ni tajam, tapi jangan biar curiga buat kau buta. Cuba bagi ruang, tapi jangan lupa jaga hati kau. Saya angguk, merasa sedikit tenang. Tapi fikiran saya terus melayang pada Amir dan mesej misteri yang saya terima. Saya tahu saya perlu cari dia, tapi takut juga kalau apa yang saya temui nanti akan memecahkan segala yang kami bina. Petang itu, saya berjalan ke tepi Sungai Kelantan, tempat kami biasa bertemu. Angin sepoi-sepoi memukul pipi dan air sungai berkilauan di bawah matahari senja. Saya duduk di bangku kayu, memandang jauh ke arah air yang mengalir perlahan, cuba bayangkan apa yang sedang berlaku pada Amir. Tiba-tiba, telepon saya bergetar. Mesej dari nombor tidak dikenali. Jangan cari Amir, dia dalam bahaya. Saya terkejut, tangan saya menggigil. Siapa ni? Saya balas, tapi tiada jawapan. Dalam hati, saya tahu ini bukan main-main. Ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di belakang Amir. Saya cuba hubungi dia sekali lagi, tapi panggilan saya tidak berjawab. Rasa panik mula menyelinap. Saya berjalan ke sebuah kedai kopi kecil, duduk termenung sambil memegang cawan teh tarik yang sudah sejuk. Seorang lelaki muda di sebelah saya perasan kegelisahan saya. Dia senyum dan berkata, kadang-kadang hidup ni macam teh tarik ni, kena kacau kuat baru rasa manisnya. Jangan takut kacau keadaan Aisyah. Saya senyum kembali, terharu dengan kata-katanya. Tapi dalam hati, saya tahu saya perlu bertindak. Saya tak boleh terus tunggu dan berharap. Malam itu saya buat keputusan, saya akan cari Amir, walaupun takut. Saya akan hadapi apa sahaja demi kebenaran dan demi perasaan yang mula bertunas di hati. Sebelum tidur, saya capai telefon dan hantar mesej terakhir kepada Amir. Aku cari kau tak kira apa pun, jangan hilang dari pandangan aku. Malam itu saya tidur dengan satu harapan dan satu ketakutan yang bercampur. Harapan untuk bertemu Amir dan ketakutan tentang apa yang mungkin saya temui. Dan di luar sana, di dalam bayang-bayang malam Kota Baru, cerita kami semakin menebal, siap untuk melangkah ke babak yang lebih gelap dan mendebarkan. Apakah yang akan saya temui bila saya benar-benar menyelami dunia Amir? Adakah cinta kami cukup kuat untuk menahan badai yang bakal datang? Pagi itu saya bangun dengan hati yang penuh tekad. Saya pilih baju kurung warna merah marun, corak bunga kecil yang manis, dengan tudung satin lembut yang saya lilit kemas. Kasut tumit rendah saya yang sudah sedikit lusuh menyerlahkan gaya santai tapi tetap elegan, persiapan untuk satu hari yang penuh cabaran. Saya keluar dari rumah mak menuju ke stesen bas Kota Baru, hati berdegup laju seperti tarian kompang di majlis kahwin. Aisyah, kau ni macam nak pergi perang je, bukan nak cari Amir. Saya berbisik pada diri sendiri sambil tersenyum. Tapi saya tahu, ini bukan soal perang, tapi soal keberanian untuk hadapi kebenaran. Bas bergerak perlahan meninggalkan bandar Kota Baru, meninggalkan bau lemang dan durian musim panas yang sudah mula merebak di pasar. Saya pandang keluar tingkap, pemandangan kampung yang menghijau dan ladang padi yang menguning. Di hati, saya berdoa agar perjalanan ini membawa saya ke jawaban yang saya cari. Setibanya di sebuah pekan kecil Pasir Mas, saya turun dan terus ke sebuah kafe kecil yang Amir pernah sebut sebagai tempat dia suka melepak. Aroma kopi segar dan roti bakar memenuhi udara. Saya pesan secawan kopi O dan duduk di sudut yang tenang, memerhati pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang lelaki muda dengan jaket hitam dan kamera tergantung di leher masuk. Jantung saya berdetik kencang. Itu Amir. Dia kelihatan sedikit penat dengan rambut kusut dan sedikit janggut yang belum dicukur, tapi senyumannya tetap mampu mencairkan segala kegelisahan saya. Kau datang, bisik dia, hampir seperti tak percaya. Saya tak pernah berhenti cari kau, saya jawab sambil senyum malu. Tapi Amir, kenapa kau sembunyi? Apa yang sebenarnya berlaku? Dia menghela nafas panjang, kemudian ajak saya keluar ke taman berdekatan. Di bawah pokok rendang, kami duduk berdua.
Amir mula bercerita tentang hutang yang menjerat keluarganya, tentang tekanan yang buat dia lari dari Kelantan, dan bagaimana dia cuba mulakan hidup baru tanpa gangguan lama. Saya takut kau akan tinggalkan saya bila tahu semua ni, katanya dengan suara serak. Saya pegang tangannya erat. Kita semua ada cerita, Amir, tapi itu bukan alasan untuk lari. Kita hadapi sama-sama. Dia pandang saya dengan mata yang penuh harapan dan sedikit air mata yang mengintip di sudut mata. Saya tahu, di sebalik kekuatannya, dia seorang manusia biasa yang perlukan sokongan. Tiba-tiba, telefon Amir bergetar. Dia lihat skrin dan wajahnya berubah tegang. Itu dari orang lama, katanya perlahan. Saya rasa darah saya beku. Apa mereka mahu? Dia diam, kemudian berkata, mereka nak aku bayar hutang atau aku kena hilang. Saya genggam tangan dia lebih kuat. Kau takkan hilang. Saya akan bantu kau. Amir tarik nafas panjang dan saya lihat ada keberanian baru terpancar dari matanya. Kalau kita nak keluar dari semua ni, kita kena buat perancangan. Tapi saya takut, Aisyah. Saya senyum dan sentuh pipinya lembut. Tak apa takut, asalkan kita tak berhenti cuba. Malam itu, kami duduk di tepi sungai, menatap bintang yang kelipan cahayanya, seperti harapan kecil yang menunggu untuk disambar. Saya rasa, meskipun dunia penuh dengan cabaran, dengan Amir di sisi, saya tak rasa sendirian. Tapi di hujung malam, ketika Amir tidur, telefon saya bergetar sekali lagi. Mesej masuk berbunyi, berhati-hati dengan Amir. Ada yang tak mahu dia bebas. Jantung saya berdegup kencang. Siapa yang menghantar mesej ini? Apa rahsia lagi yang Amir sembunyikan? Saya tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula dan badai yang lebih besar sedang menanti di hadapan. Adakah kami mampu bertahan? Atau adakah rahsia gelap itu akan memusnahkan segalanya? Malam itu, saya duduk termenung di tepi tingkap bilik kecil yang saya sewa di Pasir Mas. Cahaya lampu jalan yang temaram memancar ke dalam bilik, melukis bayang-bayang panjang di dinding. Saya pakai baju kurung moden warna ungu lembut, potongan labuh yang menampakkan lekuk badan dengan sopan, dipadankan dengan tudung chiffon yang jatuh anggun membingkai wajah saya. Kasut tumit rendah yang saya letakkan di tepi pintu menambah sentuhan feminin pada penampilan malam itu. Telefon saya masih bergetar dengan mesej misteri yang saya terima tadi. Berhati-hati dengan Amir. Ada yang tak mahu dia bebas. Saya ulang baca mesej itu, hati berdebar tidak menentu. Siapa yang menghantar? Dan apa maksud sebenar di sebalik kata-kata itu? Saya cuba hubungi Amir, tetapi panggilannya tidak dijawab. Rasa cemas mula mencengkam. Saya tahu saya perlu cari jawapan sendiri. Saya tarik nafas dalam-dalam dan ambil keputusan untuk keluar malam itu mencari kebenaran. Di luar, angin malam, sepoi-sepoi, bahasa menerpa wajah saya, membawa bersama bau hutan dan tanah basah selepas hujan petang tadi. Saya berjalan ke sebuah kedai kopi 24 jam yang jarang dikunjungi orang, tempat Amir pernah beritahu dia suka menyendiri. Lampu neon kedai itu berkelip-kelip, menambah suasana misteri malam. Saya masuk dan ternampak Amir sedang duduk di sudut, menatap secawan kopi putih yang hampir penuh. Dia kelihatan letih, dengan mata yang kelabu dan sedikit lebam di bawahnya. Saya melangkah perlahan, cuba tidak mengejutkannya. Amir, saya panggil perlahan. Dia menoleh dan senyum tipis, tapi matanya masih penuh kegelisahan. Saya tak sangka kau datang malam-malam macam ni, katanya sambil mengusap wajahnya yang penat. Saya tak boleh duduk diam bila ada sesuatu yang tak kena, saya balas, duduk di sebelahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menghela nafas panjang dan mula bercerita tentang tekanan yang dia hadapi dari kumpulan yang dah lama mengintai dia. Hutang yang bukan sekadar wang, tapi juga janji dan ancaman yang mengikatnya dalam gelap. Mereka tak mahu aku bebas, Aisyah. Kalau aku cuba lari, aku akan hilang. Saya pegang tangannya erat, rasa keluh kesahnya sampai ke hati saya. Kita akan cari jalan keluar. Aku tak akan biar engkau hadapi semua ni seorang diri. Kami berbual hingga lewat malam, merancang langkah seterusnya. Amir beritahu saya tentang seorang kenalan lama, Pak Din, yang mungkin boleh bantu kami. Tapi kita kena berhati-hati, dia bukan orang biasa. Keesokan harinya, kami ke rumah kecil Pak Din di pinggir kampung. Pak Din, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang tajam, menyambut kami dengan senyuman misteri. Kau Amir, kan? Aku dah dengar cerita kau, katanya perlahan. Kalau nak keluar dari perangkap ni, kau kena berani dan bijak. Pak Din memberi nasihat dan beberapa kontak yang boleh membantu. Saya lihat Amir mula ada harapan baru.
tapi saya tahu perjuangan kami belum selesai. Sepanjang hari itu, saya dan Amir berjalan bersama, menyusuri kampung dan ladang padi, cuba lari dari bayang-bayang yang mengintai. Saya rasa perasaan kami semakin erat, walaupun cabaran semakin berat. Amir mula tunjuk sisi lembutnya, cara dia sentuh rambut saya perlahan, cara dia pandang saya dengan penuh kasih sayang. Tapi malam menjelang, saya terima satu mesej lagi dari nombor yang sama. Jangan percaya sesiapa, termasuk Amir. Hati saya berdebar kencang. Adakah Amir benar-benar jujur? Atau saya hanya terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari diri saya? Saya pandang keluar tingkap, bulan penuh menggantung tinggi, seolah-olah menyaksikan rahasia yang belum terungkap. Kisah kami semakin dalam, penuh dengan tanda tanya dan misteri, dan saya tahu malam ini mungkin membawa jawaban yang saya tak sangka. Adakah cinta dan kepercayaan cukup kuat untuk melawan bayang-bayang yang mengintai? Atau adakah rahasia akan memusnahkan segalanya? Subuh di Pasir Mas berbeza dari pagi-pagi lain. Embun masih melekat di daun-daun padi, dan udara segar membawa haruman bunga cempaka dari halaman rumah jiran. Saya bangun awal, mengenakan baju kurung moden berwarna pastel dengan corak bunga yang lembut. Tudung satin yang terikat rapi menambah seri wajah saya. Kasut balerina yang selesa melengkapkan penampilan sederhana tapi anggun. Hari ini, saya bertekad untuk mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Amir belum bangun ketika saya keluar dari bilik kecil itu. Saya berjalan ke tepi sungai, di mana kami pernah duduk berdua, menghirup udara pagi yang dingin dan segar. Tangan saya menggenggam telepon, saya menghantar mesej kepada Amir. Kita perlu bercakap, banyak yang perlu dijelaskan. Tidak lama kemudian, Amir muncul, dengan wajah yang sedikit lesu tapi penuh tekad. Dia memakai kemeja lengan panjang biru gelap yang sedikit berkedut, seluar jeans lusuh, dan kasut sukan yang sudah hampir putus tali. Kami duduk di bangku kayu tepi sungai, sunyi kecuali bunyi burung dan aliran air yang tenang. Aisyah, katanya perlahan, aku tahu kau terima mesej yang pelik-pelik tu. Aku tak tipu, tapi ada benda yang aku tak boleh ceritakan sekarang. Aku janji, bila tiba masanya, aku akan kongsi semua. Saya pandang matanya, cuba mencari kejujuran di dalamnya. Tapi Amir, semakin kau sorok, semakin aku rasa jauh. Dia menarik nafas panjang. Aku tak mahu kau terlibat dalam masalah ni. Kau berharga untuk aku. Saya tersenyum kecil. Kalau aku berharga, jangan sorok. Kita hadapi sama-sama. Hari itu, kami berjalan-jalan di Pekan Pasir Mas, menikmati suasana kampung yang tenang. Amir tunjukkan saya tempat-tempat yang dia suka, dari gerai roti canai yang terkenal hingga ke kedai kuih tradisional yang menjual kuih karas dan kuih bakar. Kami ketawa, bergurau, dan sesekali tangan kami bersentuhan tanpa sengaja, menimbulkan getaran halus yang membuat hati saya berdebar. Petang menjelang, Amir ajak saya ke sebuah rumah lama di hujung kampung. Rumah itu kelihatan usang, dengan cat yang mengelupas dan tingkap kayu yang retak. Ini tempat aku pernah tinggal sebelum semua masalah ni mula, katanya. Kami masuk ke dalam dan saya terpaku melihat dinding yang penuh dengan gambar-gambar lama. Ada gambar Amir bersama keluarga, rakan-rakan, dan sekeping gambar yang membuat saya terkejut. Seorang wanita muda dengan senyuman manis yang sangat mirip saya. Siapa dia? Saya tanya perlahan. Amir terdiam, kemudian berkata, itu kakak aku. Dia meninggal dunia beberapa tahun lepas. Aku rasa dia jaga aku dari jauh. Saya sentuh bahunya, rasa sayu dan hormat menghampiri. Dia pasti bangga dengan kau. Malam itu kami duduk di beranda rumah, menatap bintang yang bertaburan di langit. Saya rasa seperti mendapat sebahagian dari kisah Amir yang selama ini tersembunyi. Tapi di dalam hati saya tahu ada bahagian lain yang belum saya ketahui, bahagian yang mungkin akan mengubah segalanya. Tiba-tiba telefon saya bergetar. Satu mesej masuk berbunyi, jangan terlalu percaya, ada yang sentiasa mengawasi. Saya pandang Amir dan dia hanya tersenyum pahit. Kita tak boleh lari dari masa lalu. Saya tahu perjalanan kami masih jauh, penuh dengan liku dan rahsia. Tapi saya sudah bersedia untuk hadapinya, walau apapun yang menanti. Adakah cinta kami cukup kuat untuk tembus segala badai? Atau adakah bayang-bayang masa lalu akan memisahkan kami buat selamanya?
Malam itu, saya berdiri di tepi sungai pasir emas. Angin malam membelai lembut rambut saya yang terurai, baju kurung merah jambu lembut yang saya kenakan berayun perlahan mengikuti hembusan angin. Tudung shifon saya yang nipis menampakkan lekuk leher dengan sopan, menambah aura feminin yang sederhana tapi memikat. Kasut balerina hitam yang saya pakai sudah sedikit lusuh, tanda perjalanan jauh yang saya tempuh, namun hati saya masih penuh harapan. Amir duduk di sebelah saya, wajahnya kelihatan letih namun ada sinar keteguhan dalam matanya. Dia memakai kemeja lengan panjang warna kelabu dan seluar jeans yang sedikit lusuh, lengkap dengan kasut sukan yang sudah lama dipakainya. Tangannya menggenggam tangan saya erat, memberi saya rasa selamat di tengah segala kekusutan. Kau tahu Aisyah, kadang-kadang hidup nih macam sungai nih, bisiknya perlahan, ada arus tenang, ada pusaran yang cuba menarik kita ke bawah. Tapi yang preneur adalah bagaimana kita terus mengalir ke depan. Walaupun susah, saya tersenyum. Kalau sungai boleh terus mengalir, kita pun boleh. Tapi aku perlukan kau jujur dengan aku, Amir. Dia pandang saya dalam-dalam. Aku janji tak ada lagi rahasia. Kami berbual hingga larut malam, berkongsi impian dan ketakutan yang selama ini tersembunyi. Saya ceritakan tentang keinginan saya untuk hidup bebas, tanpa perlu sembunyi atau takut. Amir pula berkongsi tentang harapannya untuk memulakan hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba telepon saya bergetar, mesej baru masuk dengan tulisan merah menyala. Berhati-hati, ada yang sedang merancang sesuatu. Saya pandang Amir, dan dia mengerutkan dahi. Mereka semakin dekat, katanya serius. Keesokan harinya kami pergi ke sebuah kedai kopi di tengah bandar Pasir Mas. Suasana kedai itu riuh dengan suara pelanggan dan bunyi mesin kopi yang berdengung. Saya memakai baju kebaya moden berwarna hijau zamrud dengan kain batik yang membalut pinggang saya dengan anggun. Tudung satin hijau gelap menambah seri, manakala kasut tumit rendah menambah sentuhan elegan. Di sana kami bertemu dengan Pak Din sekali lagi. Lelaki tua itu membawa sebuah sampul surat dan menyerahkannya kepada Amir. Ini daripada orang yang kau kenal lama, mereka bagi amaran terakhir. Amir membuka sampul itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Surat itu berisi ancaman halus agar dia segera melunaskan hutang lama yang sudah berakar umbi. Saya melihat wajah Amir yang berubah muram. Ini bukan saja soal wang, Aisyah. Ini soal hidup dan mati. Saya genggam tangannya, berbisik, kita akan cari jalan keluar. Aku takkan biar kau lalui semua ini seorang diri. Malam itu, kami berjalan di sepanjang jalan berlampu. Bayang-bayang kami bergabung di atas batu jalan yang basah. Saya merasa kehangatan tangan Amir menggenggam saya erat, memberi kekuatan yang saya tidak pernah rasai sebelum ini. Namun, di balik kehangatan itu, saya tahu ancaman masih mengintai. Suatu malam ketika saya memasak di dapur kecil rumah sewa, pintu diketuk perlahan. Saya buka dan terpandang seorang wanita muda dengan wajah serius. "Awak Aisyah?" tanyanya. "Saya Nurul, kawan Amir. Saya datang untuk beri amaran. Ada orang yang mahu buat dia hilang." Saya terdiam, jantung berdegup laju. Dunia saya semakin kompleks, dan saya sadar kisah kami belum selesai. Ada musuh yang tidak nampak, dan saya perlu bersiap sedia untuk hadapi apa sahaja yang bakal datang. Adakah cinta dan keberanian kami mampu melawan bayang-bayang gelap yang semakin menghimpit, atau adakah kami akan terperangkap dalam permainan yang lebih besar daripada diri kami? Malam itu, saya tahu perjalanan kami belum berakhir, ia baru sahaja mula. Pagi yang kelam di Pasir Mas menyambut saya dengan kabus tipis yang menyelubungi kampung. Saya pilih baju kurung warna biru lembut dengan corak sulaman halus di hujung lengan, dipadankan dengan tudung satin berwarna sama yang terikat kemas di leher. Kasut balerina putih yang sudah sedikit lusuh melengkapi penampilan sederhana namun anggun saya. Hati saya penuh dengan kekusutan, tapi saya tahu hari ini saya perlu berani. Amir belum bangun ketika saya keluar dari bilik kecil itu. Saya berjalan ke warung kopi berhampiran, tempat biasa Amir melepak. Bau kopi segar dan roti bakar memenuhi udara, namun dalam hati saya terasa berat, seperti membawa beban yang terlalu besar. Ketika saya sampai, Amir sudah duduk di sudut dengan wajah yang kelihatan lebih tenang. Dia memakai kemeja lengan panjang putih yang sedikit berkedut, seluar jeans dan kasut sukan yang sudah lama dipakai. Senyumannya coba menenangkan, tapi mata itu masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. "Kau nampak letih, Amir," saya berkata lembut sambil duduk di sebelahnya. Dia mengangguk. "Semua ini makin rumit, Aisyah, tapi aku tak mau kau terlibat dalam masalah aku."
Saya genggam tangannya erat. Kalau aku tak terlibat, siapa lagi? Aku nak kita hadapi ini bersama. Hari itu kami berjalan-jalan di sekitar pekan, menghirup udara segar dan menikmati pemandangan kampung yang menenangkan. Tapi bayang-bayang masalah masih menghantui kami. Tiba-tiba telepon Amir bergetar. Dia melihat skrin dan wajahnya berubah serius. Itu message dari mereka, katanya perlahan. Saya baca message itu. Bayar hutang atau hilang untuk selama-lamanya. Saya rasa darah saya berdesir kencang. Amir menatap saya dengan mata penuh kecemasan. Aku tak tahu berapa lama lagi aku boleh bertahan, Aisyah. Saya tarik nafas panjang. Kita akan cari jalan, Amir. Aku janji. Malamnya, kami duduk di bawah sinaran bulan penuh, berbicara tentang masa depan yang tidak pasti. Saya ceritakan impian saya untuk hidup yang bebas dan bahagia, tanpa perlu lari atau sembunyi. Amir berkongsi harapannya untuk memulakan hidup baru, jauh dari segala bayang-bayang gelap. Tiba-tiba, pintu diketuk perlahan. Seorang lelaki tua dengan wajah serius berdiri di hadapan kami. Saya Pak Din, aku dengar kau perlukan bantuan, katanya kepada Amir. Pak Din membawa kami ke sebuah tempat rahasia, di mana beberapa orang yang dipercayainya sedang menunggu. Mereka menawarkan perlindungan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah hutang itu, tapi dengan syarat yang tidak mudah. Amir terpaksa membuat keputusan sukar. Aku tak boleh lari lagi, Aisyah. Aku kena hadapi semua ni. Saya pegang tangannya erat. Aku akan berada di sisimu apapun yang berlaku. Malam itu, kami berdua berdiri di ambang sebuah babak baru dalam hidup kami. Babak yang penuh dengan risiko, pengorbanan, dan harapan. Dan di sebalik semua itu, satu persoalan masih menggantung. Adakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dalam badai yang semakin menggila? Atau adakah ia akan terkubur bersama rahasia dan ketakutan yang mengancam? Saya pandang wajah Amir yang kini penuh tekad. Saya tahu, apapun yang bakal datang kami akan hadapi bersama-sama. Kerana cinta bukan hanya tentang kegembiraan, tapi juga tentang keberanian untuk berdiri bersama ketika dunia runtuh. Malam itu, suasana di Pasir Mas terasa lebih dingin dari biasa. Angin malam berhembus lembut membawa suara daun-daun bergesel dan bisikan rahasia yang tidak terungkap. Saya duduk di tepi tingkap bilik yang saya sewa, memakai baju kurung merah marun dengan potongan moden yang menonjolkan lekuk tubuh dengan sopan, dipadankan dengan tudung chiffon hitam yang melilit kemas. Kasut tumit rendah saya terletak di tepi, tidak sempat saya pakai kerana hati saya penuh dengan keresahan. Amir belum pulang. Telepon saya bergetar, mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Ini bukan sahaja tentang hutang, ada perkara yang lebih besar, kau perlu tahu kebenaran. Jantung saya berdegup kencang, tangan saya menggigil memegang telepon. Saya tahu saatnya sudah tiba untuk menghadapi segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Tidak lama kemudian, Amir muncul di pintu dengan wajah letih, mata yang memancarkan campuran ketakutan dan keberanian. Dia memakai kemeja hitam dan seluar jeans lusuh, berjalan masuk tanpa kata-kata. Kita perlu bercakap, katanya perlahan, suaranya hampir seperti bisikan. Saya angguk, hati penuh harapan dan ketakutan. Amir duduk di sebelah saya, menarik nafas panjang dan mula bercerita tentang segala yang selama ini dia sorok. Hutang yang bukan hanya keuangan, tapi juga janji yang mengikat dia kepada dunia gelap. Tentang orang-orang yang mahu mengawal hidupnya, dan tentang masa lalu yang dia cuba lari tapi akhirnya mengejarnya. Saya takut kehilangan kau, Aisyah, katanya dengan suara serak. Tapi saya tak mau hidup dalam penipuan lagi. Saya genggam tangannya erat. Kita akan hadapi semua ni bersama. Saya percaya pada kau dan pada kita. Malam itu kami buat keputusan untuk melawan bersama, untuk tidak lagi lari dari bayang-bayang yang mengancam. Kami tahu jalan di hadapan penuh dengan risiko dan cabaran, tapi juga penuh harapan dan peluang baru. Kisah kami, bermula dari pertemuan yang tidak dijangka di Kuala Krai, telah membawa kami ke satu titik di mana cinta dan keberanian diuji, dan walaupun segala rahasia dan ancaman masih membayangi, kami memilih untuk berdiri bersama, menulis babak baru dalam hidup kami. Tapi di balik segala keberanian itu, satu misteri masih belum terjawab. Siapa sebenarnya orang yang menghantar mesej amaran itu? Dan apa sebenarnya yang mereka mahukan dari Amir? Ini adalah pertanyaan yang hanya masa akan menjawab. Dan saya tahu, perjalanan kami masih jauh, penuh dengan liku dan kejutan. Tapi satu perkara yang pasti, saya, Aisyah,
sudah bersedia untuk melangkah ke depan bersama Amir ke dalam apa jua yang menanti. Kerana dalam hidup kadang-kadang kita perlu berani membuka pintu rahsia untuk menemui kebenaran dan cinta sejati. Cerita kami belum berakhir, ia baru sahaja bermula.